Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi Allah memberikan kita kesihatan dan kelapangan untuk kita bertemu bagi meneruskan sesi pengajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung bacaan dari surah An-Nisa dari ayat 52 hingga ayat 59. Bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 87. Ya, insyaAllah boleh cari. Siapa nak buka Al-Quran sekarang, yang mana yang tak ada Al-Quran, insyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Jadi insyaAllah diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk sama-sama kita mulakan pengajian ya, dari segi mentalnya, bukan sahaja dari segi fizikalnya, tapi dari segi pemikiran kita fokus sekarang ini. Biasalah di awal tadi saya bacakan doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita minta Allah mudahkan urusan kita. Yafqahu qawli, dan supaya sahabat-sahabat pecinta Al-Quran diberikan kefahaman dan memahami apa yang saya cuba sampaikan. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita dan usaha kita ini. Baik. Pengeras seperti biasa, jangan lupa tekan button share. Kita kongsikan dahulu dengan ahli keluarga dan teman-teman, dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah lah yang membalas jasa budi sahabat-sahabat ya yang menekan button share. Baik, juga saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, InsyaAllah, untuk sama-sama kita mulakan. Seperti biasa, jom kita lihat bacaan isti'azah. Pastikan bacaan ataupun sebutan isti'azah kita itu jelas dari segi hamzah dan ainnya. A'udzu di hujung lidah. Billah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Jim. Di ujung baru mulut ditutup rapat. Nirrajim. Jangan tutup daripada awal. Nirrajim. Itu tak betul. Ramai yang buat silap. Mungkin adalah ya. Tetapi saya nak perbetulkan, mungkin di kalangan kita ini ada yang pelbagai peringkat. Ada yang mungkin dia tu guru Al-Quran. Sudah jadi guru Al-Quran. Ada yang mungkin di peringkat awal. Ada yang mungkin di peringkat pertengahan. Dan baru nak memahirkan diri dalam ilmu tajwid. Jadi oleh itu, saya mungkin terpaksa memberikan perhatian kepada semua diharapnya. Diharapkan semua sedikit sebanyak. Kalau tak dapat semuanya, sekurang-kurangnya mendapat satu pengajaran dan satu pelajaran yang dapat diambil daripada keseluruhan perkongsian yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita teruskan ayat 52 dari surah An-Nisa. Ni kita nampak waw. Baik. Kalau biasanya mat asli, bila huruf dhammah, huruf berbaris dhammah datang waw, kita baca 2 harakat. Tetapi kalaulah sahabat-sahabat lihat di atas huruf mat itu, sama ada waw atau alif yang ada bulat penuh ini, huruf ini adalah huruf tambahan sahaja, ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Maksudnya, jangan pula dibaca ula. Jangan dibacakan 2 harakat. Bacanya 1 harakat saja, iaitu baris dhammah di atas hamzah. Ula dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikallazi, zi di hujung lidah. Zina la'al. Pastikan sahabat-sahabat lam itu bersabdu. Ulaikalladzina la'anahumullah. Kalau sahabat-sahabat waqaf di situ, lafz jalalah dibacakan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Kalau sahabat-sahabat wasal, ulaikalladzina la'anahumullahu wa may. Dia sambung terus. Itu kalau kita nak baca dengan wasal. Sampai sinilah ya. Baik. Katakan sahabat-sahabat ada masalah pernafasan, nafas tak sampai. Mungkin sebab semua orang kemampuannya tidak sama. Ada orang yang ada penyakit lelah dan sebagainya. Memang dia tak akan mampu untuk membaca ayat yang panjang. Dia mungkin perlukan kepada khit'ah, potongan-potongan yang lebih pendek. Ataupun mungkin ada di kalangan makcik ataupun pakcik yang bersama dengan kita, yang maksudnya orang yang lebih berumur, kemampuan pernafasannya tidak sama dengan orang yang masih segar bugar, masih muda-mudi, tak sama. Jadi kemampuan setiap orang itu tidak sama. Sekurang-kurangnya saya memberikan panduan juga kepada mereka yang nafasnya tidak sampai. Jadi berhentilah di situ. Tapi berhenti dengan betul. Kemudian ibtidak balik. Wa may, di sini idgham bi gunnah. Asalnya wa man yal'anillah. Tapi di sini kena baca wa may, masuk beserta dengung, nama hukumnya idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Poin-poin yang saya cuba sampaikan ini. Yal'anillah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hufala. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya falan. Tapi bila datang ta jadi la, bunyinya samar saja. Kita dengar nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Dia di tengah-tengah. Falan tajidalahu nasira. Sod ini ramai orang kadang dia tertukar dengan huruf sin. Dia baca nasira. Itu huruf sin. Yang betulnya nasira. Dan ron bila waqaf dia jadi mad iwad, dibaca dengan 1 baris fathah 2 harakat. Ron jadi ro, baru berhenti.
Jangan tak cukup panjang. Kalau kita waqaf dengan lahu nasira, ra, itu tak boleh. Dia mestilah nasira, baru berhenti. Kemudian lahum, izhar syafawi, kedua-dua ni mim mati yang ada tanda mati, nampak tak? Mim mati yang ada tanda sukun ini hukumnya izhar syafawi. Cara bacanya cuma jelaskan saja bunyi mim mati, jangan dipanjangkan. Nasib, sekali lagi sad baris bawah. Nasibum, di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat, jangan lupa. Asalnya ba tanwin di depan bunyi bun. Tapi bila datang mim, bum minal, nun baris atas terus naik di atas lam, alif lam qamariyah di sini. Pada perkataan alif lam qamariyah, lamnya ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Mulki faizal, di sini asalnya zal tanwin di atas bunyi zan. Bunyi zan. Ingatlah di ujung lidah itu keluar di antara 2 gigi, menyentuh 2 gigi di atas. Zan. Tetapi bila datang lam, dia tak jadi faizan dah, jadi faizal. Terus naik di atas lam yang bersabdu. Faizal la tunan, di sini wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, kalau jumpa nun sabdu, mim sabdu di dalam Al-Quran, jangan lupa dengung berapa harakat? Dengung 2 harakat. Yu'tunan nasa naqira. Sama juga seperti di sini ya. Ron menjadi ro. Cuba kita dengarkan. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Baik, alhamdulillah. So far so good ke macam mana? Okey ke okey? Kalau okey, bagi sahabat-sahabat jangan lupa tekan button share. Kalau merasakan perkongsian ini bermanfaat, kita panjang-panjangkan. InsyaAllah kalau kita merasakan kita dapat belajar sesuatu, kawan-kawan kita juga insyaAllah akan dapat belajar sesuatu, ahli keluarga kita juga akan dapat belajar sesuatu. Dan mereka, bila mereka belajar dan mereka beramal, kita pun dapat pahala tanpa mengurangkan pahala mereka. Nah, itu insyaAllah sama-sama kita kutip sebagai amal jariah yang kita lakukan. Baik, kita teruskan bacaan ayatnya kepada ayat yang seterusnya. Sekali lagi di sini izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mim matinya, jangan dipanjangkan. Ha pedas. Jangan baca yah, itu jadi ha besar. Yahsudunan. Sekali lagi kita jumpa wajibul gunnah seperti di sini, 2 harakat. Nannasa ala ma gitu saja, 4 atau 5 harakat. Jangan nganga luas. Ma, itu tak ma. 4 atau 5 harakat. Antahumullah. Lafzu jalalah dibaca tebal 2 harakat kerana datang sebelumnya baris dhammah. Bunyinya samar di antara bunyi nun dan fa. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya min fadlih, jadi min 2 harakat, jangan lupa. Min fadlih. Cuba kita dengarkan dahulu sampai sini. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Alhamdulillah. Okey, so far macam mana? Boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita belajar santai-santai ya kali ini. Jangan tension-tension, tenang-tenang. Berikan perhatian saja. Berikan perhatian. Siapa nak minum air, minum air. Nah, sambil-sambil lah. Jangan pula sambil duduk belajar ni, sambil tengok TV. Dia tak fokus lah. Kita nak fokus mana satu? Nak fokus
tengah belajar ke, nak pokok di TV dan sebagainya, insyaAllah. Nanti selesai, nanti sahabat-sahabat boleh teruskan aktiviti-aktiviti yang lain, insyaAllah. Kita teruskan ayatnya. Faqad di sini dal merupakan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ingat Sekali lagi saya ulang. Yang mana yang tak sempat boleh tulis. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau sahabat-sahabat jumpa salah satu daripada 5 huruf tersebut yang bertanda sukun. Bertanda sukun ni tanda sukun dia panggil, tanda mati. Ya. Maka berilah lantunan ataupun pantulan. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kalau huruf yang 5 tadi itu berada di akhir perkataan atau akhir ayat ataupun akhir perkataan kerana kita waqaf di situ, kerana habis nafas atau apa juga sebabnya, pastikan juga diberikan pantulan. Nama qalqalahnya qalqalah kubra. Baik. Kita teruskan. Faqad ada bunyi de itu. Tapi de itu kita tak buat, kita lepaskan genggaman huruf dal itu, dia menghasilkan bunyi itu sendiri. Faqad atayna alaib. Ada pantulan di sini, ba. Ingat saya beritahu tadi, ba, jim, dal, qaf, ta. Ibrahim, hi, 2 harakat. Mal, mim baris atas terus naik di atas lam. Mal kitaba wal bawal. Waw ba nak keluar jangan lambat. Dan waw baris atas ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Bawal hik, ada bunyi hamasnya. Hik mata wa a, 2 harakat. Tainahum hum, dengungkan betul-betul. 2 harakat. Mulkan idhar halqi, sempurnakan bunyi tanwin, terus masuk. Azima, dot makhrajnya di hujung lidah macam huruf zal juga, tapi cuma bunyinya besar, bunyinya tebal ya. Cuba kita dengarkan. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Alhamdulillah. Jadi macam mana sahabat-sahabat? Diharapkan mungkin sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita daripada hari ini. Jadi kita teruskan ayatnya. Faminhum di sini didengungkan dengan 2 harakat, mim mati bertemu mim, idgham mislain saghir. Famin idhar halqi, jelaskan saja. Hum, jangan lupa, selalu orang baca faminhum man, itu tak betul. Yang betulnya faminhum man, baru masuk man. Amana bihi wa minhum. Di sini idgham mislain saghir, sekali lagi. Mim mati bertemu mim, macam yang ini, dengungkan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan samar 2 harakat. Man sadda'an an, gitu. Dia sebab apa? Kalau kita baca sadda'an, ha tak ada. Jadi kena ada ha, hujungnya makhrajnya adalah makhraj huruf ha. Sadda'an, gitu. Kalau waqaf lah ya. Kalau wasal, sadda'anhu wa kafa. Terus ya, kalau nak sambung. Kalau sahabat-sahabat pilih waqaf, pastikan ada bunyi makhrajnya terakhir adalah pada huruf ha. Dan kemudian ibtidak balik pada wa kafa bijahan. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Masa'ira. Coba kita dengarkan. Faminhum
man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Alhamdulillah. Boleh kita teruskan. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Jangan kita baca innal ladzina kafaru. Tak betul. Yang betulnya baru masuk nalladzi, zi di hujung lidah. Nakafaru bi ayatina sawfa sad itu lihim naran. Di sini ikhfa hakiki, ran gitu, dengan naran. Asalnya memang ran di sini, tapi bila datang kaf bunyi ran, 2 harakat. Kullama nadijat, bunyi anginnya. Kullama nadijat juluduhum. Di sini ikhfa syafawi. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Kalau ini ikhfa hakiki, rang ni ikhfa hakiki, tanwin bertemu kaf ataupun nun mati bertemu kaf. Yang ni ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Bila mim mati bertemu ba, jangan lupa pertamanya panjang dia 2 harakat. Keduanya, dia bukan sebarang mim di sini. Mimnya itu bibir tu atas dengan bawah hampir bersentuhan saja. Kalau tersentuh pun sedikit saja. Juluduhu, 2 harakat. Badalnahum. Di sini hum. Kenapa apa? Sahabat-sahabat perhatikan di sini. Ha baris depan bertemu mim. Ini pun ha baris depan bertemu mim. Tetapi mim ini ada tanda mati, mim ini kosong, tidak ada tanda mati. Padahal kedua-duanya merupakan mim mati. Ini pun mim mati, ini pun mim mati. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, pada hukum ikhfa syafawi, mim mati kosong, tak ada tanda mati. Cara bacanya pun tak sama dengan di sini. Di sini jelaskan saja. Jangan dipanjangkan pula macam sini kita panjang 2 harakat, ini jangan panjang. Ini sempurnakan saja. Hum, bunyi saja hum sempurna, terus masuk. Juludan, izhar halqi. Izhar halqi, jelaskan juga. Ghairaha liyadhuqul azab. Za di hujung lidah. Azab. Dan diberikan pantulan. Ini saya beritahu tadi. Qalqalah. Huruf, salah satu daripada huruf 5 itu, kalau dia berakhir dengan baris, tetapi kalau kita waqaf di situ, berarti kita kena berikan tanda mati mendatang. Maksudnya kita datangkan tanda sukun itu dalam fikiran kita lah. Jangan pandai-pandai kita duk Quran ni silap tulis ni, kita pergi ambil liquid paper, padam, pergi bubuh tanda sukun, tak kena di situ. Dia cara bacanya saja. Maksudnya sebab itu namanya mati mendatang. Kita datangkan tanda mati itu. Azab, dan diberikan pantulan. Cuba kita dengarkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Saya waqaf di sini dulu untuk memberikan kemudahan. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tak sampai nafas sampai sini. Baik. Kemudian ambil balik pada sawfa nuslihim. Sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Saya waqaf sekali lagi di sini sahabat-sahabat ya. Mana tak sampai nafas kena berikan perhatian, ambil balik daripada baddalnahum. Ataupun ambil daripada kullama nadijat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kemudian teruslah ibtidak pada ayat yang seterusnya. Sekarang juga wajibul gunnah dengungkan 2 harakat. Nallaha kana azizan.
izhar halqi. Zan, sempurnakan saja, jangan panjang. Terus masuk. Hakima. Cuba kita dengarkan. Inna Allah kana azizan hakima. Baik, kita teruskan. Tapi sebelum kita teruskan itu, saya nak dapatkan feedback, maklum balas daripada teman-teman. Ya. Ada sahabat-sahabat macam mana? Okey ke tak okey? Boleh belajar sesuatu ke tidak? Yang mana yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan semoga Allah memudahkan urusan pembelajaran sahabat-sahabat semua, supaya diberikan kekuatan ingatan untuk mengingati pelajaran. Dan seandainya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang. InsyaAllah yang penting kita kekal istiqamah untuk belajar. Daripada masa ke masa kita cuba memperbaiki bacaan kita. Dan juga on top of that, saya nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid kepada mereka yang benar-benar ikhlas, nak memperbaiki makhraj huruf, nak mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu beserta contoh-contoh yang akan ada di dalam buku tersebut. InsyaAllah bagi mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut, stay sampai akhir. InsyaAllah saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Dan juga sekali lagi ya sahabat-sahabat, diharapkan dapat menekan button share untuk kita kongsikan ilmu ini. Baik, kita lihat ayat ini. Wallazi, waw dari atas terus naik di atas lam. Wallazina amanu wa amilus, lam bari depan terus naik di atas sad yang bersabdu. Jadi ada 4 di sini hurufnya, maafkan 3. Maaf, 4 huruf yang tidak ada pada bacaan. Pertama huruf waw, keduanya huruf alif zaidah ini, alif yang ada bulat penuh ini. Ketiganya hamzah wasal, alif yang macam ada kepala sad atas ini. Keempatnya huruf lam. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 huruf ini tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Jadi lam bari depan terus di atas sad. Wa amilus salihah. Ha pedas 2 harakat. Sanud ada qalqalah di sini. Khiluhum, hum, bukan hum. Ramai orang baca hum, salah. Yang sebetulnya hum jan, dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Na juga 2 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Yang kena hati-hati sahabat-sahabat. Jan itu 2 harakat, na 2 harakat, tin juga 2 harakat. Siapa baca tak cukup 2 harakat tak tepat. Tajri, ada qalqalah di sini, diberikan pantulan. Ri di sini dibaca nipis. Ikhfa hakiki 2 harakat. Pedas. Tahtihal anha, izhar halqi, sempurnakan bunyi an. Anharu khalidina fiha abada. Walaupun abadan, tapi bila waqaf dia menjadi 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi bila sahabat-sahabat waqaf di situ, terus sambung bacaan ayat seterusnya. Lahum fiha, dibacakan 4 atau 5 harakat. Azwajum, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Azwajum mutahharah, itu kalau waqaf. Mutahharah, ta marbutah, ta simpul, bila diwaqafkan ditukarkan menjadi bunyi ha. Tapi kalau wasal, mutahharatu wa nudtu, di sini jadi idgham bi gunnah kalau kita nak wasal, kalau kita nak sambung. Kalau sawaqaf, mutahharah. Kemudian terus ibtida' wa nud, diberikan lantunan qalqalah di sini.
nudkhiluhum izhar syafawi. Dhillan. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Dhillan dhalila. Cuba kita dengarkan. Lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Baik, insyaAllah sebentar lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 52 hingga 59. Sekarang ini, jom kita lihat dahulu satu persatu ayatnya dan apakah hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat yang kita baca. Kita teruskan. Dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Nallaha ya'murukum, kum, bukan kum. Jangan baca kum tetapi kum. Ikhfa hakiki. Asalnya an. Hamzah bari atas bertemu nun. An. Tapi dalam ikhfa hakiki dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun matinya tidak diberikan tanda mati. 2 harakat. Tu'addul. Dal baris depan terus naik di atas lam. Jadi sama waw, alif zaidah, hamzah wasal. Jadi 3 huruf silent di situ. 3 huruf yang tidak dibunyikan. Tu'addul amanah. Sahabat-sahabat perhatikan di sini hamzah ini dia berada betul-betul di atas alif. Jadi jangan baca 2 harakat. Nanti di sana sahabat-sahabat akan jumpa hamzah yang berada sebelum alif. Maksudnya di kedudukannya di sini, di tengah-tengah ni. Di antara lam dengan alif ni ada huruf hamzah. Itu kena baca 2 harakat. Tapi dalam keadaan ini, itu jangan panjang, 1 harakat saja. Tu'addul amanah. Gitu saja. Jangan baca tu'addul amanah. Itu tak betul. Itu tak betul. Amanati ila 4 atau 5 harakat. Ahliha, ha besar dua-duanya. Wa idza, za di hujung lidah. Hakam, izhar syafawi, sempurnakan bunyi mim mati. Di sini ikhfa syafawi 2 harakat. Di sini jangan pula 2 harakat, mim mati yang ada tanda mati. Manakala mim mati ini yang kosong ini datang ba, ikhfa syafawi kena baca 2 harakat. Idza hakamtu baru masuk bainan nasi. Sekali lagi di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Pedas tahkumu bil adl. Last sekali makhraj adalah makhraj huruf lam. Wajibul gunnah dengan 2 harakat. Nallah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hani'im, dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Ma ya'idhukum, ikhfa syafawi 2 harakat. Ya'idhukum bih, kalau kita waqaf di situ. Innallah, lafz jalalah dibaca tebal. Hakana sami'an. Di sini tanwin bertemu ba, iqlab. Ini iqlab. Untuk hari ini, inilah pertama kali kita jumpa hukum iqlab. Iqlab ialah huruf nun mati atau tanwin bertemu ba. Kalau nun mati dalam Al-Quran Rasam Usmani pada hukum iqlab, nunnya itu tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong, malahan diberikan huruf mim kecil di atasnya. Manakala tanwin begitu juga, tidak diberikan baris 2 tetapi diberikan 1 baris ditemani dengan mim kecil. Itulah hukum iqlab. Cara bacanya macam ikhfa syafawi tadi, bibirnya hampir bersentuhan saja di antara atas dan bawah dengan kadar 2 harakat. Sami'an, barulah basira. Cuba kita dengarkan bacaan ayat ini. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum
fahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Baik, alhamdulillah. Dan kemudian barulah kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Baik, so far macam mana diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu? Boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran, dan jangan lupa berikan thumbs up untuk saya terus bersemangat untuk melakukan perkongsian ini. Sekali lagi di kesempatan ini saya nak ambilkan peluang ini untuk mewar-warkan insya-Allah di pusat pengajian kita ya di Wangsa Maju Fatihah Learning Center bulan 9 nanti. Siapa yang duduk bersekitaran dengan Kuala Lumpur jangan lepaskan peluang ini. Apa peluangnya? Kita berikan kelas pengajian sebulan secara percuma. Tidak ada yuran pendaftaran, tidak ada yuran pengajian bulanan untuk 1 bulan. Free of charge. Siapa yang duduk dekat, jangan lepaskan peluang. Datang, daftar, belajar. InsyaAllah. Ya. Kita teruskan bacaan ayatnya. Ya, 4 atau 5 harakat. Ayyuhalladzi. Zi di hujung lidah. Na'amanu. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ati'ullah. Ati-ti. Jangan ati. Kalau baca ati jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Ati'ullah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hawa'ati. Hawa'ati'ur. Ain baris depan terus naik di atas ra yang bersabdu. Wa ati'ur rasula wa ulil. Wa ulil. Bukan wa ulil tetapi wa ulil. Beza lil dengan lil ya sahabat-sahabat. Yang betulnya wa ulil amri min. Riming ifa hakiki 2 harakat. Baru masuk kum. Ramai orang baca wa ulil amri minkum. Rimingkum. Itu tak betul. Yang betulnya amri minkum. Baru masuk kum. Cuba kita dengarkan dahulu sampai sini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Dan kemudian teruskan fa'in ifa hakiki. Fa'in tana. Baru masuk tana. Jangan baca fa'in tanaza'tum. Tak betul. Yang betulnya fa'in tanaza'tum. Tum izhar syafawi. Fi 2 harakat. Syai'in. Syai'in ifa hakiki 2 harakat. Farudduhu ilallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hiwar rasuli ing. Li nak ke ing jangan lambat. Li ing 2 harakat. Ku ifa hakiki 2 harakat. Tum izhar syafawi. Sempurnakan saja mim mati terus. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Akhir. Nampak tak saya bagi tahu tadi? Huruf hamzah yang berada di antara al-lam dan alif. Yang ini dibaca 2 harakat. Akhir. Jangan pula ini kita baca wal yaumil akhir. Tak betul. Dia kena baca akhir. Beza ya. Tadi kita jumpa satu. Kalau boleh saya tunjukkan sekejap. Saya nak bagikan sahabat-sahabat nampak perbezaan pada perkataan yang kita sedang bagi tahu ini. Contohnya tadi pada perkataan di sini. Nampak tak hamzahnya di atas alif. Hamzahnya di atas alif. Tengok kedudukan sahabat-sahabat perhatikan di sini. Nampak tak hamzahnya di atas alif. Jadi yang ini a-nya itu jangan dibaca 2 harakat, 1 harakat saja. Dan sahabat-sahabat perhatikan pada ayat yang saya baca tadi, iaitu pada perkataan ini hamzah ini berada di antara lam dan alif. Jadi yang a ini kena baca 2 harakat. Jadi di situ sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Kemudian
Ada waqaf jaiz di sini. Terus ibtida. Za di hujung lidah. Zalika khairu. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw. Asalnya khairun, tapi bila datang waw, khairu wa ha pedas. Sanutawila. Dan lan bila waqaf ma'iwat menjadi la, dua harakat. Cuba dengarkan. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan. Kemudian sahabat-sahabat ambil daripada faruddu. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Baik, Alhamdulillah. Sekarang ini saya nak mengajak sahabat-sahabat. Tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya. Jom kita baca sama-sama daripada ayat 52 hingga 59. Dah bersedia ke belum? Kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat yang berada dengan saya ini daripada mana bersiaran. Dan jangan lupa yang belum lagi menekan button share, insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan dapat tekan button share. Dan yang bagi berhajat untuk memperbaiki makhraj huruf serta hukum tajwid, selepas kita baca sama-sama ini, saya akan bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat boleh dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid bagi meningkatkan kualiti dan pemahaman pada sebutan makhraj huruf dan juga dalam menguasai hukum tajwid. Kami akan berikan dua buah buku. InsyaAllah saya ceritakan selepas ini. Kita baca dahulu bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar saya tadi. Jadi banyak-banyakkan berusaha, dan di samping itu selalu saya pesan apa dia? Pertama kita tawakal, kedua kita berusaha. Orang Islam jangan usaha dulu baru tawakal pada Allah. Ini kita kerja, belajar dulu, usaha dulu, kemudian barulah kita kata tak apalah, sekarang ni kita tawakal. Yang sebetulnya kita ubah mindset kita, kita tawakal kepada Allah, kita bergantung kepada Allah dulu, barulah kita berusaha, barulah usaha kita itu diberkati insya-Allah. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan usaha kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, kita terus jumpa insya-Allah esok hari. Setiap hari kita buat di page Facebook Fatihah jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Dan jangan lupa seperti mana yang saya janjikan tadi, bagi teman-teman yang nak belajar mengaji Al-Quran balik, saya rasa Ustaz, saya nak betulkan baliklah makhraj huruf saya. Saya masih confuse lagi yang mana sa, yang mana sa, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha, yang mana kha. Jadi saya nak betulkan balik Ustaz, macam mana? Ada caranya. Saya nak berikan kepada sahabat-sahabat sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid insya-Allah. Ada 2 buah buku. Dan bukan saja kita berikan buku ini, bukan e-book kan, kita nak bagi buku secara fizikal, tetapi kita nak berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian yang sahabat-sahabat boleh ikuti, boleh pelajari, boleh diulang-ulang insya-Allah di dalam pelajaran dan rakaman yang kita berikan. Jadi pelajaran tersebut boleh diakses sama ada melalui Facebook Close Group Cepat Quran ataupun melalui aplikasi Cepat Quran. Tapi bagi mendapat akses kepada keseluruhannya, sahabat-sahabat kena sertai sebagai ahli Cepat Quran. Jadi yang berhajat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Selain daripada itu, kita akan masukkan sahabat-sahabat dalam grup Telegram kita. Dalam tu sahabat-sahabat kalau ada soalan boleh ajukan, insya-Allah saya akan menjawab, dan mungkin ada barisan guru-guru kita dan admin kita akan tolong sahabat-sahabat juga dalam usaha kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran.
Tidak ada yuran bulanan yang dikenakan dan juga tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Jadi dengan sekali join jadi ahli, insya-Allah sahabat-sahabat akan bersama dalam perjalanan bersama kami di sini sehingga akhir hayat insya-Allah, sampai kita meninggalkan dunia ini. InsyaAllah sahabat-sahabat akan dapat belajar sesuatu. Kalau ada soalan boleh ajukan. InsyaAllah kita sama-sama tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan yang lain. Antaranya yang jadi ahli akan diberikan dari masa ke masa pengajian Al-Quran, rakaman Al-Quran 30 juzuk daripada mula surah Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas. InsyaAllah keseluruhannya ada hampir 800 video pengajian, termasuk 200 video pengajian buku asas dan tajwid dan 600 lebih pengajian Al-Quran 30 juzuk, serta diberikan 2 buah buku sebagai panduan untuk dilakukan latihan bacaan dan sebagainya, dan akan insya-Allah akan mendapat bimbingan langsung daripada saya insya-Allah. Jadi yang mana yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan 2 buah buku ini ke rumah anda. Dan ini bagi yang duduk jauh daripada Wangsa Maju. Yang mana yang dekat dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang. Bulan September nanti kita nak berikan pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Jadi daftar, jangan datang terus ya. Kerana nanti kalau datang terus, tempat penuh nanti naya. Kerana tempat adalah terhad dan kita menjaga penjarakan sosial. Jadi kelasnya itu kita kurangkan daripada jumlah bilangan pelajar untuk memberikan penjarakan. Jadi oleh itu tempat adalah terhad. Yang mana yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang ini. Boleh hubungi kami, WhatsApp kami di nombor ini kalau ada sebarang soalan ataupun nak buat pendaftaran. Nak datang sendiri boleh, nak datang dengan pasangan boleh, nak datang dengan kawan-kawan pun boleh insya-Allah. Boleh ajak kawan-kawan satu tempat perumahan ataupun satu tempat kerja dan sebagainya. Nak lagi cantik, datang dengan suami, datang dengan isteri insya-Allah. Kita belajar sama-sama. Bukan saja di dunia kita bersama, kita doakan kita juga dipersamakan ataupun dipertemukan di akhirat kelak, khususnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu jangan lupa esok kita buat sambungan bacaan ayat. Yang penting sahabat-sahabat doakan Allah berikan saya kesihatan dan Allah panjangkan umur saya insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Yang mana belum lagi menekan button share, insya-Allah sebelum kita berakhir boleh tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap dan lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha,
adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.